peningkatan kesedaran pengguna Muslim mengenai keperluan halal ni. Nah, bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Kalau orang Yahudi ada dia punya apa? Kosher. Dia ada ni, orang Islam pun kita perlu ada apa ni halal. Jadi masing-masing bila dah tu, bila nak pakai tu mulalah kosmetik ke, makan ke, dia nak yang ada apa dah halal. Sebab tu kena ada persetujuan halal. Kalau tak ada persetujuan, macam mana kita nak dapatkan produk halal? Jadi secara tidak langsung dengan perkembangan ini telah meningkatkan penggunaan bahan mentah semula jadi dalam pengeluaran produk-produk kosmetik. Okay. Jadi ini saya secara umum lah saya cuba nak memberitahu kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang dikatakan sumber mentah semula jadi ni. Dan bagaimana digunakan dalam produk kosmetik. Yang pertama tu kalau kita tunjuk atas tu tumbuhan. Tumbuhan ni biasanya kalau kita ambil bahagian ni sama ada daun dia, contohnya daun pegaga, daun aloe vera ke, bunga dia, bunga rosel ke, yang popular Malaysia rosel lah, bunga rosel ke, bunga cengkeh ke, buah, buah limau ke, buah strawberry ke, batang dia, batang apa ni contohnya macam kayu manis kan, dia ambil batang, akar contoh tongkat ali, ke mana-mana akar macam halia dan sebagainya. Dan tumbuh-tumbuhan tu kita boleh proses dia ke kanan tu. Kalau kita ke kanan tu kita boleh buat proses dia dan dengan proses pengekstrakan ke, steam distillation ke, fermentation ke, kita boleh menghasilkan ekstrak. Contoh ekstrak pegaga ke, ekstrak apa ni buah rosel dan sebagainya. Dan juga minyak pati. Minyak pati ni contohnya minyak pati ni minyak kalau lokal ni serai lah. Minyak serai, minyak ladi hitam, minyak kayu manis, itu dia panggil minyak pati. Ataupun kalau bahasa Inggeris essential oil lah, proses dia beza. Pada masa pada yang sama juga macam buah kelapa sawit ke buah kelapa kita boleh hasilkan minyak. Minyak ataupun lemak. Setengah tu boleh kita juga hasilkan lilin. Jadi benda ni kita boleh gunakan terus direct sebagai bahan untuk kosmetik. Okey. Pada yang sama juga ni minyak ataupun lemak ataupun wax ni kita boleh juga bertindak balaskan dia dengan kanji atau gula daripada tumbuhan. Contohnya daripada sagu, tepung sagu ke, daripada tepung jagung kita boleh hasilkan gula ataupun kanji. Jadi minyak dengan lemak ataupun haiwan ni dengan cara proses kimia boleh digabungkan menghasilkan bahan-bahan seperti expectant, emulsifier, emollient dan lain-lain. Ini bahan-bahan mentah asas dalam dan juga dalam pengeluaran produk kosmetik. Itu maksud dia. Yang pertama tadi yang ekstrak herba, minyak pati, minyak lemak ni dia tak ada, kita bila proses tu terus ambil terus. Kita masukkan dalam ingredient. Kita tak ada tindak belaskan dengan bahan-bahan yang lain. Tapi yang kedua ni tadi kita tindak belaskan juga dengan bahan daripada mentah semula jadi juga. Maksudnya pada kanji gula daripada tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, minyak atau lemak daripada tumbuhan ni kita boleh tindak balaskan dengan bahan sintetik atau bahan kimia daripada petroleum. Akan menghasilkan expectant juga, emulsifier juga dengan emollient juga. Ini pun kalau ikut kategori lah. Sebab dalam dunia ni, dekat Malaysia lah, kita tak ada badan ataupun contohnya kalau GMP ni, GMP apa ni biro, biro yang ni. Kalau halal, JAKIM ataupun Jabatan Agama Negeri lah. Tapi untuk kategori bahan kosmetik semula jadi ni, tak ada badan yang certified. Jadi masing-masing boleh claim. Produk saya semula jadi. Cuma di Europe baru ada satu badan, dekat Europe dah ada lah. Dekat Europe banyak negeri. Kat Malaysia ni tak ada lagi. Jadi masing-masing boleh claim semula jadi, tak ada dia punya, saya rasa dia punya apa ni guideline pun tak ada lagi. Mungkin akan datang mungkin bila trend ni, sebab kita tak nak orang salah guna. Dan juga untuk makluman dia bahan mentah semula jadi kalau kosmetik ni sampai sekarang ni tak boleh orang kata 100% semula jadi, tak ada. Dia mesti kena juga masukkan bahan sintetik. Sebab kalau semula jadi 100% memang produk tu kemungkinan tak stable lah. Sebab nak buat produk yang berasaskan semula jadi ni lagi susah sebenarnya.
lagi susah. Maksudnya dari segi kestabilan dia, dari segi pencemaran daripada mikrob dan sebagainya. Sebab bahan semula jadi dia ini memang makanan untuk bakteria. Nanti akan ceritakan nanti seterusnya. Jadi kita kena faham kat situ Okey. Seterusnya tanah atau mineral. Saya cakapkan tadi daripada tanah ataupun mineral. Kita boleh ambil daripada tanah tu untuk menghasilkan kaolin contohnya. Kaolin ni boleh guna, kaolin atau tanah liat ni boleh guna untuk buat cat, boleh buat untuk seramik, buat pinggan mangkuk dan sebagainya. Tapi boleh juga untuk kosmetik. Contohnya kalau perempuan lah, biasa perempuan lah kalau pergi dekat spa ke, salon ke, kena pakai face mask kan? Face mask ni, bahan utama face mask tu tanah liat lah, tanah liat. Okey. Jadi itu consider dipanggil juga sebagai bahan mentah semula jadi. Seterusnya haiwan dan tumbuhan laut. Contohnya gamat, rumpai laut ataupun seaweed daripada itu kita boleh hasilkan ekstrak atau minyak. Itu kalau ini asal berdasarkan saya punya pemahaman lah, sebab dia tak ada di guideline yang mengatakan apa dia bahan mentah semula jadi. Tapi ini berdasarkan saya punya pemahaman dan juga berdasarkan saya punya kajian lah yang ni. Jadi maksud dia bahan mentah kosmetik berdasarkan semula mentah bahan semula jadi ini tidak mengandungi, yang pertama memang dia tak ada bahan yang berasaskan haiwan. Totally kita reject lah. Maksudnya kalau bahan yang ada sumber haiwan memang dia bukan semula jadi. Tapi kalau yang sintetik tu kita kena ada juga, tapi dengan persentage yang kecil lah. Contohnya ada setengah negara dia kata 90% bahan dia punya ingredient tu kalau dia nak clear sebagai semula jadi 90% mesti daripada bahan semula jadi. 10% daripada sintetik jadi sebab tak ada guideline yang ni tapi itulah maksud dia. Mungkin tuan-tuan mungkin dah faham maksud dia. Inilah yang dikatakan sumber bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan produk kosmetik semula jadi kelebihan produk kosmetik berdasarkan bahan mentah semula jadi. Kurang kesan kesampingan kepada pengguna. Yang ni pun kita bolehlah. Ini maksud dia segi tanggapan lah. Tanggapan kita sebagai pengguna, kalau kita gunakan bahan mentah semula jadi ini, dia kurang kesan sampingan. Tapi sebenarnya kita kena buat yang research lah. Maksud dia kalau contohnya kalau ekstrak yang dah established, contohnya aloe vera, pegaga, itu memang dah banyak research yang dibuat lah. Untuk makluman pegaga punya research ni, yang buat research banyak bukan orang kita, orang Perancis. Orang Perancis dia dah banyak lah buat study pasal pegaga ni. In fact, pengeluar terbesar ekstrak pegaga ni ialah sebuah syarikat di Perancis Roche mungkin kalau tuan-tuan tahu Roche, biasa dia ubat mereka punya kilang yang ladang yang besar di Madagaskar untuk menghasilkan ekstrak pegaga. Jadi sebelum sesuatu produk ataupun tumbuhan tu nak jadikan bahan mentah untuk penggunaan kosmetik, kena buat research lah, kena kaji segi kesan dia, keselamatan dia dan sebagainya. Tapi secara umum memang kalau produk yang berasaskan tumbuhan ni dia selamatlah berbanding yang sintetik ni bukan tak selamat. Dia ada hak tertentu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka dekat guideline yang biru tetapkan tu untuk penggunaan bahan sintetik kosmetik ni, dia ada satu list yang diharamkan. Langsung tak boleh pakai. Contohnya Rohypnol lah. Ada juga yang di list tu yang dia ada limit dia. Cik Wan kalau ni dia ada limit dia. Dia boleh guna untuk kosmetik tapi dia ada limit dia. Jadi kadang-kadang pengusaha kita ni mungkin dia register tu memang ikut limit lah, tapi bila dia buat tu mungkin dia tambahkan dos dia kan dan sebagainya. Itu yang ada kesan sampingan tu. Jadi itu yang ni. Kemudian lagi satu, lebih serasi dengan tekstur kulit dan rambut. Sebab benda yang semula jadi kan,
benda yang asal, maksudnya daripada pokok, daripada tumbuhan. Contohnya lah, kalau contoh nak beza, contohnya minyak lah. Dia minyak sama ada untuk minyak urut ke, untuk minyak untuk kosmetik. Contohnya, kalau daripada sintetik ni minyak apa dipanggil mineral oil ataupun minyak paraffin wax, paraffin oil. Itu memang daripada sintetik lah. Paraffin oil ni dia kalau pakai ni bagus, dia boleh contohnya kalau kita pergi Mekah lah. Pergi Mekah kan, kulit kering-kering kan. Nak bagi supaya kulit tidak merekah kering tu boleh masukkan minyak paraffin oil lah. Tapi dia paraffin oil ni dia tak serasi dengan kulit. Maksud dia tak meresap kat kulit. Dia akan bila kita pakai tu rasa berminyak. Jadi mungkin kalau cara pemakaian yang berlebihan boleh menyebabkan kulit berjerawat dan sebagainya. Berbanding yang minyak yang semula jadi, contohnya minyak zaitun. Minyak zaitun. Minyak zaitun ni kita pakai dia dengan kulit dia serasi. Itu salah satu kelebihan lagi produk kosmetik berasaskan mentah jadi. Kemudian memberi kesan positif kepada kulit dan rambut. Ini bergantung kepada itu saya kata. Kita kena buat research lah. Kita kena buat research sebelum nak tentukan bahawa sesuatu ekstrak ataupun bahan mentas menjadi itu untuk guna kosmetik, kita kena buat research. Nanti saya cadangkan di sini bagaimana kita buat research untuk terutamanya yang kita punya local herbs lah. Maksudnya bahan pementas menjadi kita yang tak ada orang buat research. Macam pegaga ni, walaupun kita pegaga ni, walaupun kita klaim Malaysia lah, Indonesia benda, tapi orang Perancis dah buat research. So yang tu tak perlu. Tapi kalau kita nak contohnya lah, ada tuan-tuan dan perempuan nanti, ada petua nenek moyang lah kata, ada satu herba kat Kelantan ni, kat Gua Musang ni, kata bagus lah untuk contohnya menegangkan kulit ke. Tapi memang tak ada lagi mana-mana research yang segi data-data saintifik dia. Kita kena buat research, kita compile data tu, dan kita bila nak masukkan tu kita kena register dengan biro sebab dia contohnya kita kena compile lah segi dia punya segi keselamatan dia lah. Okey. Kemudian lebih selamat jika daripada cara yang betul. Ini maksud dia sesuatu bahan mentas menjadi itu kalau diproses dengan betul, dia baru dia selamat. Kalau tak betul, dia tak selamat. Contohnya lah, kita nak buat krim. Kita masukkanlah ekstrak yang tertentu, yang kita tak masukkan bahan pengawet. Kita buat krim, lepas seminggu, 2 minggu, dia dah berkulat. Kita tak ada buat QC dan sebagainya, keluar produk. Orang pakai. Jadi, akan menjejaskan kulit pengguna. Jadi, kalau proses dan cara pembuatan dia cara yang betul baru dia dikatakan lebih selamat. Kemudian lebih mesra alam lah. Lebih mesra alam. Contohnya tadi kalau sintetik dia gunakan minyak petroleum. Minyak petroleum ni kadang-kadang banyak mencemarkan dan juga dia kalau bahan semula jadi ni renewable resources lah. Maksud dia yang bahan yang boleh dijana semula. Kalau minyak petroleum ni kita dah gali, habis dah, kan? Habis. Minyak lama-lama minyak petroleum habis. Tapi kalau kita kelapa sawit, kan? Kelapa sawit kita dah 10 tahun pokok tu dah tua, kita boleh kita tebang, kita tanam semula. Jadi dari situ dia lebih mesra alam. Lagi satu, yang ni yang utama patutnya halal. Yang ni patutnya halal ni nombor 1 lah sepatutnya, kan? Jadi maksud dia kalau kalau produk kosmetik ni berasaskan bahan mentah semula jadi, memanglah 100% halal. 100% halal. Okey. Jadi saya nak cerita sikitlah. Seri Merhat ni kita memang, saya sendiri dah terlibat lebih 27 tahun dah dalam, tapi kosmetik ni mungkin dalam 15 tahun lah. Kita berkecimpung dalam kita buat research and development lah. Fokus kita sebenarnya cuba nak mengeksploitasi kita punya bahan local herbs kita, herba tempatan kita, dan kita buat kajian dan kita cuba komersialkan. Jadi kita mempunyai kemudahan dan juga kepakaran bagi menghasilkan
produk kosmetik berdasarkan pentas menjadi yang satu selamat. Selamat tu yang penting. Maksud dia kita ada sebelum kita jadikan dia ekstrak atau produk, kita kena pastikan bahawa bahan yang kita hasilkan tu selamat. Yang kedua berkesan. Berkesan. Maksud dia kalau kita buat research tu katakan untuk pencerahan, saya lebih gemar pada pencerahan lah. Kalau produk tu betul-betul berasaskan bahan mentah semula jadi, kalau untuk produk yang krim lah, kalau berasaskan bahan mentah semula jadi, dia tak akan memutihkan, dia hanya mencerahkan. Kalau memutihkan tu sah, memang ada hidroquinone lah tu, hidroquinone. Jadi bila mencerah dan memutihkan ni, tadi Ustaz pun dah cerita tadi, sebenarnya yang menyebabkan kulit kita gelap ataupun sawo matang, nak ceritalah sawo matang ni sebenarnya dia perkataan bahasa Jawa. Sawo ni kalau orang Tara sebut sawa, apa? Buah apa? Sawo ataupun sawa. Kalau orang Kedah panggil sawa lah, buah sawa apa? Buah ciku. Orang Kelantan tak tahu buah apa cakap ciku? Jadi orang Jawa kata sawo. Jadi sawo matang ni ciku masak lah. Sebab tu kalau orang kata kulit sawo matang tu, kulit macam buah ciku masak. Betul tak? Jadi sawo matang tu di bahasa Jawa lah, sawo matang. Orang Jawa sawo matang. Jadi daripada bahasa Jawa. Jadi orang Melayu ni, orang Nusantara ni kebanyakan kulit sawo matang lah. Ataupun kuning langsat. Kuning langsat. Jadi tiap-tiap orang tu ada kulit gelap ataupun terang tu bergantung kepada kita punya dipanggil melanin. Melanin dalam kulit kita dipanggil lapisan ni melanin. Tujuannya Allah jadikan melanin tu untuk, itulah tadi Ustaz dah cakap lah, nak protect kita daripada cahaya UV dan sebagainya. Dah elok-elok kulit kita dah ada protection, kita nak buang pula. Nak cantik kita buang. Itu yang jadi kes-kes yang kanser dan sebagainya. Jadi kalau biasanya kalau produk yang dia menggunakan bahan mentah semuladi atau herba, dia tak akan memutihkan, dia akan mencerahkan. Macam hidroquinone ni, dia akan rosakkan kita punya melanin. Sebab tu dia boleh putih, seminggu putih. Sebab dia akan bunuh kita punya melanin ni. Dia akan buang melanin kita, destroy melanin kita. Tapi kalau yang konsep yang gunakan bahan mentah semula jadi ni, dulu pun kita sendiri dah buat punya research ni, kita gunakan lempoyang dengan temulawak. Dari tempoyang, temulawak ni, kita punya herbal lah. Orang Kelantan saya tak pasti lempoyang tu apa. Dia lempoyang, dia macam lengkuas lah. Temulawak dia macam apa ni, macam kunyit tapi dia besar. Kat Indonesia banyak. Jadi dari kajian kita, lempoyang dan temulawak ni bila kita kombinasi, kita ikut research kita, dia boleh merencatkan pertumbuhan melanin. Kalau hidroquinone dia bunuh terus, dia buang kita melanin. Tapi kalau temulawak ni dia just adalah dia punya enzim dia dalam kulit tu sebenarnya, dia mengurangkan. Jadi kulit kita cerahlah, dia hanya mencerahkan tapi kulit tu sihatlah. Dia selamat. Tidak seperti hidroquinone. Jadi ada alternatif dia. Jadi kalau ada jumpa, sekarang ni saya tengok dekat pasar malam kat sana, kalau Magelang pasar malam ada grup-grup yang tertentu ni, sebab dia tahu dia orang yang ni dia berniaga, dia tahu orang-orang yang ada pelajaran dah tahulah hidroquinone ni bahaya. Dia sekarang ni dia tackle orang-orang yang pergi pasar malam ni, yang mungkin yang tak ada pengetahuan ni, dia tangkap. Dan Ustaz kata dia tangkap kita, dia gonyo-gonyo. Memang putih. Itu kebanyakan ada hidroquinone lah tu. Kebanyakan produk tu pun dia tak berdaftar. Jadi mungkin kalau jumpa kat pasar malam tu boleh call lah BPFK. BPFK boleh ambil tindakan. Okey. Seterusnya, memenuhi keperluan peraturan dah ditetapkan oleh BPFK. Jadi di SIRIM kita ada, saya akan tunjukkan, kita ada memang, bila kita nak buat satu produk tu, kita bangunkan. Untuk makluman, SIRIM kita tak ada mulakan produk sendiri. Maksudnya bila hasil research kita tu, kita akan transfer teknologi itu kepada usahawan. Kita akan transfer secara license teknologi dan sebagainya. Jadi tapi sebelum produk tu dikomersialkan, kita kena pastikan bahawa semua proses dan yang kita jalankan tu memenuhi kehendak BPFK. Dan di SIRIM juga kita
mematuhi keperluan persediaan halam dari JAKIM. Kita punya pilot plan, kosmetik pilot plan kita dah dapat pengesahan halal dari JAKIM. Okay. Jadi carta alur pembangunan produk kosmetik berasaskan bahan semula jadi. Ini yang kita buat di SIRIM, bagaimana dia punya step dia ataupun langkah-langkah dia. Yang pertama contohnya pengekstrakan herba. Contohnya yang saya katakan tadi, kita ambil lempoyang atau temulawak. So kita akan ekstrak dia dengan berbagai cara, dan kita buat kajian bioaktiviti dan keselamatan. Kajian bioaktiviti dia nak tahulah. Kita ada pakar-pakar dia yang akan buat kajian. Apa kelebihan lempoyang temulawak ni? Dipanggil bioaktiviti. Dia buat kat makmal lah dengan data-data dia. Kemudian segi keselamatan. Keselamatan ni kita kena pastikan bahawa ekstrak yang kita hasilkan tu tidak mengandungi logam berat. Kita jangan ambil mudah pokok kita ambil herba ni takkan ada logam berat, kan? Tak semestinya, sebab logam berat tu kadang-kadang mungkin berada dalam tanah. Mungkin kita tanam tu kebetulan ladang kita tu mengandungi logam berat. Jadi bila kita tanam pokok herba kat situ, kita proses, without kita cek dia punya kandungan logam berat, mungkin mengandungi logam berat. Contohnya kalau tanah bekas lombong lah. Tanah bekas lombong ni selalunya mengandungi logam berat. Jadi kalau beli sayur, contohnya belah-belah Selangor tu, ada Cina dia tanam sayur bekas tanah lombong tu, kalau boleh jangan belilah. Kemungkinan dia mengandung logam berat. Jadi kita kena pastikan bahawa ekstrak yang kita hasilkan tu dia ada sifat-sifat tertentu, apa nak kita claim nantilah. Kemudian kita kena pastikan dari segi keselamatan dia. Kemudian baru kita bangunkan produk. Contohnya daripada temulawak lempoyang ekstrak tadi, kita akan masukkan dia dalam produk dalam bentuk krim, lotion dan sebagainya. Kemudian kita sekali lagi, tadi ekstrak itu kita kaji dari segi keselamatan. Finish produk tu, produk dah siap tu, kita kena buat kajian keselamatan semula. Kita tengok dia punya microbial count ni, kandungan bakteria dia, supaya nak pastikan produk ni at least tahan 2 tahun. Segi kestabilan produk, kita kena uji tu. At least produk tu boleh tahan 2 tahun dan sebagainya. Kemudian kajian keberkesanan produk. Katakan kalau contohnya kita nak claim produk ni mencerahkan kulit. Kita akan buat di sini ni, kita biasanya kita akan panggil volunteer lah. Panggil volunteer. Kita akan ada dia punya protokol tertentu dan alat-alat tertentu yang kita boleh claim lah secara saintifik lah, bukan hanya contohnya yang seperti yang dinyatakan oleh Cik Wan tadi, pakai apa dipanggil? Orang-orang tulis tu apa dipanggil? Dia cakap kalau makan ni testimoni itu dia tak cara saintifik, itu berdasarkan dia punya cerita. Kat sini kita kajian kebersihan produk ni kita ada dia punya data saintifik. Seterusnya pembuatan produk di loji pandu. Bila dah semua siap tu, kajian baru kita buat di kita punya loji pandu kita yang bertaraf GMP dan halal. Seterusnya pembuntulan dan pembungkusan produk. Di SIRIM juga kita ada satu section di SIRIM yang boleh membantu untuk desain label dan pembungkusan, dan seterusnya ke pasaran. Ini jadi dia punya flow chart dia. Jadi di SIRIM kita dah ada lebih kurang kita dah buat kajian lebih kurang 100 ekstrak tumbuhan tempatan lah, di mana hasil pada bioactivity study yang kita kenal pasti kebanyakan ekstrak-ekstrak kita mengandungi antioxidant activity. Skin lightening ni macam tadi lah, mencerahkan kulit. Anti-aging ni sebenarnya perkataan yang agak kontroversial lah. Mana boleh kita nak mencegah umur kita ni kan. Maksud dia awet muda lah. Dia boleh menegangkan kulit, melembutkan kulit dan sebagainya. Anti cellulite dia untuk slimming. UV blockers untuk menahan UV, dan anti fungal. Jadi kita ni ini dia punya carta alur lah. Saya dah mentionkan tadi. Ya, ini lebih kepada proses pengekstrakan dia.
Kemudian ekstrak, biasanya ekstrak tu kita bentuk cecair ataupun serbuk dan kita akan masukkan dalam dia punya finish product lah. Itu contoh dalam makmal tu Maksud dia daripada ekstrak tu kita akan masukkan dalam dia punya base tu, dia punya cream base. Tapi untuk memastikan bahawa produk yang kita hasilkan ni halal, mana kita akan pastikanlah bahawa bahan-bahan yang kita gunakan tadi mestilah halal. Maksud dia daripada bahan mentah semula jadi Ini kita segi nak, bila kita dah kaji ekstrak tu, kita nak tahu apa komponen dia, kita ada buat dia punya inilah, dia punya secara kajian kandungan bahan aktif dia. Yang ni saya nyatakan tadi kajian bioaktif ekstrak tadi. Di pembangunan produk di makmal. Ni ujian ni segi sensori, kesalahan keselamatan. Sensori ni nak tahu segi penerimaan pengguna. Penerimaan pengguna, contohnya kalau kita buat krim tu, bila pakai tu berminyak ke tidak, senang nak meresap ke tidak, dan segak segi bau. Bau ni walaupun dia suatu produk kosmetik contohnya, bau ni dia tak ada apa, kita letakkan sikit je bau ni, tapi bau ni memainkan peranan yang besar. Contohnya kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, kalau kita tengok orang dekat supermarket ke apa, bila nak beli shampoo ke apa, mungkin dia nak try yang baru, dia akan buka tudung, dia cium. Maksud dia akan pilih produk yang dia bau yang dia suka. Jadi walaupun perfume tu sikit dalam produk, tapi dia memainkan peranan yang besar. Itu yang kita kena buat ujian. Ujian kestabilan, ujian keselamatan. Okey, ini saya katakan ujian sensori ini untuk segi bau produk, warna produk, tekstur produk dan sebagainya. Kemudian warna dengan bau ni pun kalau boleh dia matching lah. Contohnya kalau kita kata nak buat produk aloe vera. Contohnya lah ekstrak aloe vera, tapi warna pink, sesuai tak? Tak sesuai kan? Sebab aloe vera kena hijau. Buat produk rosel, tapi warna hijau. Jadi tak sesuai. Jadi benda-bendanya tu yang kita kena kaji, tekstur produk dia dan sebagainya. Ujian kestabilan. Ini penting untuk pastikan bahawa produk yang kita hasilkan tu dia tahan lama lah. Jadi dia ada kaedah ujian ni, ada kita di SIRIM biasanya ikut protokol tiga ujian lah. Suhu bilik, suhu 40 degree dan suhu 50 degree. Dan ada satu lagi dipanggil pre-store stability test. Itu pun kenanya. Okey. So kita akan cek segi berlaku tak bila kita buat ujian ni perubahan pada pH, kelikatan produk atau viscosity produk dan perubahan warna produk. Yang ni lagi satu, yang ni yang penting ni, ujian keselamatan produk ni. Terutamanya produk kosmetik, ujian microbiology ni penting. Maksud dia setiap kali kita buat, contohnya buat dekat kilang kita punya kilang JMP kita, sebelum kita kalau di SIRIM sebelum kita rilis produk tu, kita pastikan bahawa dia mesti menepati ujian microbiology yang ditetapkan oleh BPFK. Kemudian ujian logam berat. Ujian kerangsangan kulit dan mata ni dia tak ada dalam tidak ada dalam kita punya peraturan. Ini kita SIRIM memang kita ada kemudahan ni. Yang ini sebab kita nak pastikan bahawa bila kita menggunakan bahan mentah menjadi, supaya produk tu tahan at least 2 tahun, kita kena masukkan bahan pengawet. Bahan pengawet ni. Jadi bahan pengawet ni kita nak pastikan supaya dia jangan berlebihan sangat. Sebab kalau berlebihan sangat dia boleh menyebabkan kerangsangan kulit dan mata. Jadi kita nak balance. Nak balance maksud dia bila kita masukkan bahan pengawet tu, produk tu tahan, tapi pada masa yang sama dia tak akan merangsangkan kulit dan mata. Walaupun produk tu untuk krim untuk muka, tapi kita uji juga kat mata supaya mana tahu tengah pakai muka dia masuk dalam mata. Jadi kita kena uji dulu. Tapi ini dia bukan syarat tapi kat SIRIM kita ada kita nak memastikan bahawa produk yang kita akan keluarkan nanti kita dah buat ujian semua ni lah. Ini ujian microbiology lah, dipanggil total plate count, SML count. Dia kalau atas tu ini contoh-contoh produk yang kosmetik yang dia dah tercemar dengan bakteria lah ni. Okay. Ini logam berat kita berdasarkan yang akta racun dan juga daripada keperluan BPFK, kita ujian arsenik, pelambab dan raksa.
Ini ujian keberhasilan produk. Kita ada alat-alat tertentu di SIRIM untuk menguji ya. Tapi sebelum kita sebelum kita panggil volunteer nak pakai tu, kita kena pastikanlah data-data segi keselamatan dan stabilan tadi kita dah compile. Okey, ini contoh dia sebelum selepas ni untuk produk anti keradangan atau anti inflammatory. Okey, anti ini. Tapi sebenarnya kalau bila kita nak register produk kosmetik, tak boleh guna perkataan anti-acne. Tanya Cik Wan, anti-acne tak boleh. Bila anti-acne ni dah consider ubat dah, betul Cik Wan? Anti-acne tak apa. Tapi ini yang kita untuk kita punya research lah. So bila kita nak register produk tu, dia tak boleh kata krim, anti-acne krim. Kalau anti-acne krim dia dah jatuh ubat. Kalau untuk kosmetik mungkin di kat situ tulis membantu kan. Cik Wan boleh membantu mengurangkan jerawat. Itu pun mungkin dia punya claim tu dia kena sebelum nak buat produk tu kena consult BPFK lah sama ada bila kita buat claim tu jatuh ubat ke, jatuh kosmetik ke. Memang kalau jelas anti-acne, kalau anti-acne cream dia jatuh ubat, dia bukan kosmetik. Jadi dia claim tu pun kena hati-hatilah. Takut nanti dah contohnya buat label kan, buat label ke buat brochure dah buat beribu-ribu tiba-tiba hantar BPFK tak boleh. Ini dah masuk ubat ni. Jadi sebelum nak print label ke apa tu kena consult BPFK dulu, dia kata okey, baru boleh ni. Ini untuk nasihat bagi yang yang belum ni lah. Okey. Ini saya mungkin dah nak tunjuk kita punya facility lah di sini. Ini kita punya makmal kosmetik. Di sini kita buat dia punya formulation, dia punya research dan sebagainya. Ini kita punya makmal ujian keselamatan yang saya nyatakan tadi. Kita ada ujian kerangsangan mata dan kulit. Ini kita punya makmal analytical lah. Ini kita untuk buat kajian segi kandungan ekstrak yang kita hasilkan dan juga misi atomic observation itu untuk kandungan logam berat. Kita ada makmal untuk ujian penyemaran mikrobiologi, nak pastikan bahawa produk yang kita hasilkan tadi memenuhi peraturan yang ditetapkan. Ini kita punya loji pandu kosmetik kita dah beroperasi dah hampir 5 tahun. Jadi kita dah dapat persetujuan GMP dari BPFK dan tahun lepas dah dapat persetujuan halal dari JAKIM. Jadi untuk makluman, kita punya pelepan ni di SIRIM ni bukan untuk keluarkan produk SIRIM. Mungkin kalau Kelantan Biotech dikeluarkan ada brand Kelantan Biotech. SIRIM kita tak digunakan. Buat tugas SIRIM kita adalah membantu industri. Jadi kebanyakan produk yang guna fasiliti kita ni adalah produk-produk daripada usahawan. Maksudnya mana-mana usahawan yang belum ada berkemampuan untuk membuat kilang JMP sendiri, kita gunakan kemudahan SIRIM. Tapi kebanyakan usahawan itu adalah anak didik kita. Maksud dia kita segi produk development, formulation tu SIRIM yang buat. Contohnya kita ada program Grumbik tu. Program Grumbik bawah dulu dengan SIRIM dengan MECD atau MITI. Dan yang salah satu company yang dah graduate adalah iMedical lah. Di KELS yang Spirulina tu, Cik Smart dia dulu kita sebelum dia punya JMP kosmetik siap dekat kilang dia gunakan kemudahan SIRIM lah. Maksud dia kita research dia kita buat, kita bangun produk dia dan bila dia nak komersialkan dia gunakan kemudahan SIRIM. Bila dia dah ada cukup modal baru dia buat kilang sendiri. Itu yang ini untuk kita punya ni. Ini segi loji pandu untuk pemrosesan ekstrak. Untuk loji pandu pemrosesan ekstrak ni dia tak perlu JMP lah sebab dia untuk proses dia punya ekstrak. Ini contoh-contoh produk usahawan yang telah kita bantu. Itu yang saya tunjuk tadi KELS yang paling kanan tu KELS tu di Kelantan, S tu Spirulina. Jadi itu nama KELS dan banyak lagi lah. Ini contoh-contoh produk ni sebab yang dah keluar. Jadi ini mungkin dah boleh tengok sendirilah. Ini contoh-contoh produk yang SIRIM dah develop dan kita untuk usahawan lah. Dia SIRIM ni kita ada dua cara lah. Maksudnya SIRIM develop dulu, kita offer pada usahawan ambil. Ataupun usahawan ada idea, dia datang kat SIRIM, dia suruh developkan. Tapi malangnya sekarang ni kami
Yalah, kami ni bila SIRIM tu dah berhad, bila berhad tu memang kita sebagai macam syarikat lah, maksud dia segala services yang saya tekan tadi, kita kenakan cas. Kalau dulu kita ada dana Grumbik, mudahlah, maksud dia bila kita buat research atau product development tu, usahawan hanya bayar 20%, 80% SIRIM, kos SIRIM tu kita ambil daripada dana. Tapi lately dah tak ada dana, jadi agak susah sikit lah. Okey, saya rasa setakat itu saja. Kalau ada nak pertanyaan, saya silakan. Bergantung kepada Tuan Pengerusi lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Muhammad Rafiq atas pembentangan tadi. Sebelum tu saya rasa sebelum kita ambil berehat sekejap untuk makan tengah hari, saya rasa saya buka lah sesi soal jawab. Mungkin 2 soalan je kot. Dipersilakan. Tak ada lapar kot. Okey. Okey, sebelum kita berhenti rehat, saya ingin kita meneruskan agenda kita lah dengan menjemput Pengurus Besar Kelantan Biotech Corporation untuk memberikan sedikit cenderamata lah kepada Encik Nur Rafiq ini. Persilakan. Maka majlis akan akan diserahkan kepada pengurusi tetap kita lah untuk saudara Zainal Abidin. Terima kasih Puan Zairul Fadilah binti Zainal Abidin dengan mengendalikan majlis seterusnya, iaitu Encik Rafi'in bin Joakiman, kelebihan bahan semula jadi dalam produk kesihatan dan kecantikan.